jalan pintas untuk mencapai hajat. Takut ada di kalangan kita yang ada tanda-tanda ini. Nogi kat cepok, nogi kat cepok. Kata binatang apa ni? Masakan dia tak sampai 5 minit, basi terus. Doktor mengesahkan tak ada penyakit, normal. Tanda-tanda orang terkena sihir, kaedah sihir dilakukan, barang apa yang digunakan untuk buat sihir. Amalan yang boleh kita amalkan untuk mengelak sihir santau dalam kehidupan kita. Ni kisah benar yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Ya Allah, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah, syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sekali lagi sama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurniannya kepada kita. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Sairus Salikin, antara nikmat yang paling besar yang manusia akhir zaman lupa ialah nikmat di mana dia bernafas dengan udara Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, setiap anak Adam yang lahir, yang keluar daripada alam rahim, yang keluar daripada perut ibu dia, keluar ke alam dunia, ditolak umur dunianya sehari. Keluar daripada alam rahim ke alam dunia, ditolak umur dunianya sehari. Makna hari pertama lahir ke bumi tu dah hilang 1 hari umur dunianya. Ini dalil yang menyatakan kepada kita tidak ada seorang pun manusia yang hidup di atas muka bumi ini umurnya semakin panjang semakin panjang. Baik, berdasarkan dengan apa yang saya sebut tadi, jelas kepada kita, kita bernafas hari pertama kita keluar perut ibu kita sampai saat malam ni. Kalau orang yang mari ke masjid ni umur dia 30 tahun, bermakna free percuma 30 tahun. Kalau yang mari malam ni umurnya 45 tahun, selama itulah dia bernafas dengan udara Allah tanpa Allah Ta'ala minta bayar walaupun 1 sen. Tetapi kata Imam Ghazali,
ramai orang Islam akhir zaman lupa untuk bersyukur akan nikmat ini. Cuba bayangkan kalau yang datang masjid malam ini umurnya dah 70 tahun. Bermakna selama 70 tahun dia bernafas menggunakan nikmat oksigen daripada Allah Ta'ala tanpa Allah Ta'ala minta bayar walaupun 1 sen. Tetapi cuba kita bayangkan bila nak buang hajat kecil, nak buang hajat besar di tandas awang, kita kena bayar 5 kupang, betul tak? Tu dunia. Dunia nak buang hajat, nak buang najis kita, air kecil, air besar, kena bayar 5 kupang tu. 5 kupang sini. Kalau di Terengganu 5 poseng. Ataupun samah. Orang Terengganu pelik-pelik bahasa dia. 5 poseng ataupun samah. Bahasa orang lama samah. Nak beritahu kepada kita, atas dunia ni, hak makhluk, kita kena bayar. Tapi tengok hak Allah Ta'ala. Kita bernafas sampai saat malam ni, tak pernah Allah Ta'ala meminta kita untuk membayarnya. Sehingga kan Allah Ta'ala tanya kepada kita dalam surah Ar-Rahman berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah lagi wahai manusia yang hendak engkau dustakan? Itu sebagai mukaddimah saya sampaikan. Terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya untuk berkuliah di masjid Semilang. Tak cukup 1 Semilang je ada. Semilang tak cukup 1. Di masjid Semilang. Apa? Oh, ikan 9, bukan angka nombor 9. Oh, ikan 9. Oh, maknanya terlebih 1 lah daripada ikan 8. Baik, terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak di atas undangan kerana menjemput saya untuk berkuliah di masjid ini. Saya rakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengerusi masjid, timbalan pengerusi masjid, yang dikasihi lagi dihormati barisan imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, bendahari, ahli Qari'ah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua. Saya doakan yang hadir pada malam ini, semoga Allah Ta'ala memberkati. Amin. InsyaAllah. Baik, ada WhatsApp hantar saya ni Ustaz. Ustaz kena kenal diri dulu. Tadi pengusi kita dah sebut sedikit tentang pengenalan diri saya. Untuk makluman ahli jemaah, ini kuliah saya yang ketiga di negeri Pulau Pinang. Orang Terengganu dah marah pada saya. Kenapa Ustaz di Terengganu tak start lagi kuliah? Langkah negeri, mari kuliah di Pulau Pinang. Saya jawab secara live. Saya sebenarnya mangsa banjir, terkandah banjir. Hari jadual saya kena balik ke Terengganu, hari itulah segala kenderaan tak boleh masuk Terengganu. Bila terkandas duduk di sini, orang sini minta kuliah lah. Itu cerita dia. Jadi nama saya Muhammad Arifin bin Ayub, berasal dari kampung Gombalai Mercang. Umur saya sekarang 43 tahun, sudah berkahwin, seorang isteri, 5 orang anak. Kerjaya saya di siang hari, saya pengamal perubatan Islam. Kalau tengok dekat kat Facebook, FB saya, Ustaz Arifin Ayub. Ataupun nak tengok di Facebook madrasah saya, cuba type Madrasah Irsyadiyah. Jadi pondok rawatan saya dekat Facebook tu, Pondok Rawatan Ustaz Arifin Ayub, di daerah Kampung Gombalai Mercang. Jadi di sebelah siang hari saya pengamal perubatan Islam, di sebelah malam saya sebagai pendakwah bebas, di mana Masjid Surau yang menjemput saya untuk berkuliah, sekiranya masih ada kekosongan, insya-Allah saya akan cuba penuhi. Dulu saya sedikit didikkanlah. Saya selepas habis sekolah menengah di kampung sekolah menengah Mercang, saya melanjutkan pelajaran saya di Fathani, di Pondok Babes Panjang selama 4 tahun.
Habis sana saya balik ke Kelantan, sambung pengajian di Pondok Pasir Tumbuh 2 tahun. Selepas itu saya sambung lagi pengajian di Pulau Melaka di Darul Anwar di Pondok Almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Lepas habis saya balik ke Terengganu. Saya tidak masuk universiti. Saya tidak ada PhD, tidak ada degree. Saya hanya ngaji pondok. Hanya nak kongsi ilmu bolehlah. Bukan alim, bukan tahu sangat. Hanya sedikit kita berkongsi insya-Allah. Dan saya terlibat dalam dunia rawatan 23 tahun dah. Daripada umur 20 sekarang dah 43, bermakna 23 tahun terlibat dalam dunia rawatan. Untuk makluman, rawatan ni bukan secara walk-in, tidak ada. Rawatan saya secara temu janji. Sebab terlampau ramai. Dulu peringkat awal saya buat secara walk-in, tapi tak tahan. Bila orang start datang pukul 10 pagi, pukul 3 pagi tak habis lagi orang. Pukul 3 pagi tak habis lagi orang. Tak tahan saya bukan robot. Saya manusia, mesti rehat, mesti makan juga. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan diri saya. Baik, kita masuk pada tajuk yang diberikan kepada saya malam ini, sihir dalam masyarakat kita. Saya rasa tajuk ni bagus juga, sebab kebanyakan masjid surau banyak dah ustaz-ustaz, syekh-syekh habib, tok guru mengajar usuluddin, tauhid, fiqh, fardu ain, tasawuf dah ada. Tapi apa salahnya jarang sekali kita santapkan dengan kuliah macam ni? Kerana apa? Kerana perkara ini ada di sekeliling kita. Sekurang-kurangnya tajuk ini memberi kesedaran kepada kita, terutamanya kita ni orang Islam akhir zaman yang hidup zaman canggih, zaman globalisasi, zaman internet, zaman cyber, yang ramai orang bercakap, ustaz, zaman moden mana ada benda mistik? Ustaz, zaman canggih ni, zaman internet yang canggih ni, mana ada benda-benda gaib? Ni orang selalu cakap. Sedangkan perkara ini Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa Allah Taala sebut allazina yu'minuna bil ghaib, selepas itu wa yuqimunas shalah? Kerana nisbah beriman kepada yang ghaib ini 9/1. Satu zahir, 9 yang ghaib. Nisbah keimanan. Baru orang faham kenapa dalil ayat itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Solat duduk yang kedua. Kerana perkara cabang yang ghaib ni 9 nisbah dia. Syurga tak nampak, neraka tak nampak, pahala tak nampak, roh tak nampak, alam barzah tak nampak, iblis, syaitan, jin semua tak nampak. Sedangkan jasad manusia nampak. Sebab tu 9/10 nisbah dia perkara yang ghaib. Dan untuk makluman muslimin muslimat sebagai dalil, sebab itulah akhir zaman ini kenapa sedikit sahaja orang yang mencari kebajikan pahala amal soleh untuk ke negara akhirat. Nak balik ke akhirat sedikit sahaja, hanya segelintir sahaja manusia yang Allah Ta'ala pilih dia untuk pilih tujuan dia mencari bekalan amal soleh sikit. Betul tak dalil ni? Betul. Cuba tengok pasar raya, cuba tengok Maidin, Tesco, Giant. Orang Terengganu kata apa? Macam lalak urun tai. Tak pernah surut, tak pernah pasar raya tak ada orang. Tapi masjid ni insan-insan yang Allah Ta'ala telah pilih. Ni tanda akhir zaman yang perlu kita sedar. Kerana nak mari pada tempat yang baik ini, kita pasti akan diuji. Kita pasti akan diuji dengan ujian-ujian dunia. Dan kita akan dihalang, kita akan disekat oleh iblis dan syaitan, yang sudah barang tentu dia adalah musuh yang nyata pada setiap manusia.
ya iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni golongan yang engkar, yang kafir, yang telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia turun ke bumi, dia minta dua perkara daripada Allah Taala. Yang pertama, iblis minta kepada Allah umur yang panjang. Ni permintaan iblis sebelum diturunkan ke bumi bersama dengan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Iblis minta kepada Allah yang pertama umur dia panjang. Yang kedua, iblis syaitan minta kepada Allah nak ganggu cucu cicit keturunan Adam sampai kiamat. Ini janji iblis. Yang mana Allah Ta'ala perkenankan dua perkara ini. Iblis syaitan tak mati, diramal. Kita manusia ada yang mati. Iblis tak mati. Ingat iblis syaitan tak mati. Bila mana dia akan mati? Dalam kitab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di situ iblis syaitan akan mati apabila tiupan sangkakala pertama, baru dia mati. Maknanya sekarang ni dia bermaharaja lela. Dia bermaharaja lela mencari mangsa-mangsanya untuk menyesatkan, untuk mengkufurkan kita. Jadi kita faham masuk pada tajuk kita yang mana sihir ini menjadi tajuk yang hangat sekarang, yang kita kena faham di akhir zaman ini. Dia wujud di zaman kita, dan kita kena faham Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, sehingga habis ayat, iaitu surah Al-Baqarah ayat 102. Yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita maksudnya mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 102 ini menjadi dalil kepada kita orang Islam akhir zaman, wujudnya sihir ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyokong pada ayat ini, saya nak beritahu tafsirnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang pendeta Yahudi yang namanya ialah Labib bin Al-Aqsam. Seorang Yahudi, seorang pendeta yang namanya Labib bin Al-Aqsam, yang membuat sihir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui rambut dengan sikat dalam air perigi. Itu kisah dia. Ini adalah bukti yang mengesahkan sihir telah ada zaman Nabi. Apabila Nabi kita disihir oleh Labib bin Al-Aqsam dalam air perigi itu, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ruqyah. Apabila Jibril membaca ruqyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukalah satu ikatan demi satu ikatan sihir itu daripada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Yang kedua dalil, iaitu peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam apabila berdepan dengan ahli sihir Fir'aun.
Raja Fir'aun ni, tahta dia, kuasa dia, oleh kerana dia memelihara ahli-ahli sihir. Tujuan Fir'aun memelihara ahli sihir ni, supaya ahli sihir ini melakukan sesuatu sihir, menakutkan rakyat, supaya rakyat ikut Raja Fir'aun. Itu tujuan dia. Dan antara yang disebut dalam sirah, suatu hari ahli-ahli sihir Fir'aun ni diperintah oleh rajanya melakukan sihir di depan rakyat, untuk menakutkan rakyat, dengan tujuan supaya rakyat ikut Raja Fir'aun. Bila ahli sihir Fir'aun melakukan sihirnya, dibalingnya tali menjadi ular. Asalnya tali, baling ke depan rakyat, orang ramai, jadi ular, bertukar. Orang Penang kata ular. Betul? Ular. Orang Terengganu ular. Orang Kelantan ular, ada lembut sikit. Orang Penang je pendek, ular dia ular. Bila ular pendek, kalau ular lembut, kalau ular nampak besar. Bahasa. Jadi bila ahli sihir Fir'aun membalingkan tali-tali ni, lalu tali itu bertukar menjadi ular. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Musa AS membalingkan tukaknya di depan ular ahli sihir Fir'aun. Tukak Nabi Musa ni, Allah Taala perintah dia baling ke depan. Lalu hikmah di sini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil yang mana berlaku suatu mukjizat pada Nabi Musa AS. Tungkat Nabi Musa tadi bertukar menjadi ular yang besar. Lalu ular yang besar tadi memakan ular ahli sihir Fir'aun. Bila dia tengok ular yang Nabi Musa ni besar, makan habis ular-ular ahli sihir tadi, tiba-tiba disebut dalam sirah tu, sebahagian ahli sihir dia lari litapukang, takut. Sebahagian ahli sihir dia lari takut, dan sebahagian lagi beriman dengan ajaran Nabi Musa AS. Itu kisah dia. Baik, dua dalil ni menjelaskan kepada kita zaman Nabi dah wujud sihir. Zaman Nabi dah ada unsur-unsur sihir ni. Baik, kita tengok pada zaman kita pula. Kita masuk pada zaman kita. Kalaulah ayat surah Al-Baqarah tadi menjelaskan perkara sihir ni dah ada zaman Nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir, dan zaman Nabi Musa juga berlakunya sihir. Cuba kita tengok dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Untuk makluman muslimin, muslimat yang hadir pada malam ini, selama 23 tahun saya terlibat dalam dunia rawatan, saya mengesahkan semakin akhir zaman semakin banyak kisah sihir. Hari ini semakin banyak manusia yang terlibat dengan sihir. Kenapa manusia terlibat dengan sihir? Yang pertama, shortcut. Nak cepat hajatnya ditunai. Kerana tak puas hati, kerana iri hati, hasad, dengki, khianat, dendam. Itu punca kenapa manusia mula terlibat dengan sihir. Oleh kerana penyakit-penyakit yang tidak baik pada dirinya, sifat-sifat mazmumah. Bila ada iri hati, hasad, dengki, khianat, mulalah berlaku sihir dalam masyarakat kita di akhir zaman ini. Untuk makluman muslim-muslimat, saya ada satu kisah benar yang berlaku di Pahang. Pahang ni, kalau belah bandar dia macam Penang ni. Kebanyakan rumah teres, perumahan, taman. Taman-taman perumahan yang mana kebanyakannya rumah teres. Sama ada teres 1 tingkat ataupun teres 2 tingkat. Ada satu kes tu yang datang ke pondok saya meminta ikhtiar. Duduk rumah teres, tinggal di taman perumahan, jiran kiri kanan tu kadang-kadang ada yang iri hati, hasad, dengki, khianat. Allahu Akbar.
Dia tak boleh tengok jiran sebelah beli kereta baru. Dia tak boleh tengok isteri jiran sebelah pakai gelang emas yang banyak. Dia tak boleh tengok jiran sebelah kalau buat apa-apa depan rumah, ubah suai rumah, tambah rumah, perbaharui rumah, perbesar rumah, dia mula iri hati. Sehingga kan ada satu kejadian tu yang mai pondok saya, dia punya jahat, hasad, dengki, khianat dia dengan sebab iri hati tengok jiran dia senang, kaya, hidup mewah. Tahu tak dia buat sihir dengan apa? Dia buang air besar najis masuk dalam plastik, najis tu masuk dalam plastik, baling pos jiran sebelah. Najis dalam plastik tu dibaling di pos kereta depan laman rumah sebelah. Allahu Akbar. Kalau saya tak buka cerita ni, orang Penang kata, betul ke ustaz? Ada ke kes macam ni? Ada. Kes ni mari ke pondok saya. Dan untuk makluman muslim-muslimat, kes gini sebenarnya banyak mutaakhir ini. Ni contoh saya sebut baru satu. Dia menggunakan najis, letak plastik, baling ke sebelah. Lepas tu, yang terima akibat, yang rumah yang dibaling najis ni, keluarga dia datang jumpa saya. Bila keluarga dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, minta tolong ikhtiar ustaz. Saya kata, sebab apa? Saya ni hidup berjiran, tapi jiran saya ni iri hati, hasad, dengki macam-macam, tak boleh tengok saya. Bila saya baca ruqyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam adhad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Ayat surah Yasin. Bila sampai kalimah hadhihi jahannam, jadi panas. Suami isteri yang terima najis tadi jadi panas, bergaduh, nak berpisah, nak bercerai-berai. Rumah tangga dia jadi panas dengan sebab sihir tadi yang dibuat dengan melalui najis. Allahu Akbar. Sebab itulah saya nasihatkan yang hadir pada malam ini, ingat, kita hidup berjiran, kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, kita kena jaga hati kita. Jangan ada hasad dan khianat pada orang lain. Jangan menyimpan dendam yang mana iblis syaitan akan cucuk jarum pada hati kita. Ni punca-punca terjadinya sihir. Yang mana dengan sebab dendam, iri hati, hasad. Contohnya yang pernah terjadi juga, ada seorang tu bila dia tidak terpilih menjadi seorang presiden dalam universiti, ni kisah benar ni kisah benar yang berlaku di UIA. Dia ni salah seorang best student, pelajar terbaik yang akan menjadi calon presiden universiti. Tiba-tiba bila nama dia naik, ada orang sakit hati, ada orang iri hati, lalu dilakukan sihir, menyebabkan lelaki yang terbaik di best student ni rebah, tersungkur, terus koma. Ni kisah benar yang saya selesaikan. Rebah, tersungkur, terus koma, masuk ICU. Lalu ayah dia telefon saya, Ustaz ada kat mana? Kebetulan waktu tu saya urusan di Kelantan. Saya kata saya ada luar negeri, ada di Kelantan. Boleh tak? Dia kata, boleh tak? Ustaz balik nanti singgah ke rumah saya, tengok anak lelaki saya. Lepas saya balik Kelantan, saya singgah rumah dia. Lepas saya singgah rumah dia, saya tengok dia terlantar. Bila saya tengok dia terlantar, saya baca ruqyah.
Iaitu ayat surah Ar-Rahman. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila saya baca ayat ni, ya ma'syaraj jinni wal ins, apa yang jadi? Lelaki tadi yang terlantar tadi tiba-tiba bangkit daripada katil tempat dia sakit tu, bangkit dalam keadaan nak tumbuk, nak pukul saya. Keluar suara daripada mulut dia, "Mu jangan kaca aku nak buat dia bagi mati." Astaghfirullahalazim. Terkejut saya. Dia bangkit dalam keadaan terlantar, nak tumbuk saya dengan suara yang dikeluar. Dia kata, "Mu jangan kaca aku nak buat dia bagi sampai mati." Bila keluar suara tu, fahamlah saya, ini bukan diri dia, ini ada unsur sihir yang dibuat pada diri dia. Nak beritahu kepada kita ini, tolong ingat, dalam masyarakat kita ini, sihir ini merupakan shortcut, jalan pintas untuk mencapai hajat. Sihir juga menjadi cross, yang mana untuk cepat laksanakan tugas hajat kita. Sebab itulah ramai di kalangan orang Islam akhir zaman yang bercakap. Apa orang Islam akhir zaman bercakap? "Ustaz, saya dah suruh imam-imam 40 masjid dah solat hajat, tak jadilah Ustaz." Ni. "Ustaz, saya dah suruh budak pelajar tahfiz pondok buat solat hajat, khatam Quran, tak jadi jugalah Ustaz." "Ustaz, saya dah suruh tok guru solat hajat, tok guru dah sembahyang hajat 12 rakaat, nampaknya tak berkesan juga Ustaz." Ni punca. Apabila seseorang itu ada hajat penting, dia tak reti sabar dah. Bila tak reti sabar, tak bersabar, akan datang jalan yang mana menyuruh kita melaksanakan sihir. Akan berlaku ni. Akan berlaku unsur sihir bila mana ada hajat penting yang nak dilaksanakan. Apa alasannya? Sembahyang hajat lambat tunai. Budak tahfiz khatam Quran tak jadi apa. Tok guru dah 40 masjid, tak jadi juga sembahyang hajat. Lah pilihan terakhir ialah melakukan sihir. Ni punca dia. Ni punca dia. Last kali dia akan cari jalan cross, shortcut, iaitu melakukan sihir. Ketika itulah dia start mencari pawang-pawang, dukun-dukun, tok bomo, yang mana untuk melaksanakan hajat dia. Ada satu peringkat tu, dia nak pada orang perempuan, dia nak pada orang perempuan, bukan dengan cara dia pergi minta atau masuk minang. Sebab dia tahu kalau dia masuk meminang, perempuan tu tak akan nak pada dia. Sebab dia tahu rupa dia tak handsome. Perempuan tu orang comel, melecun, putih melepak. Dia hitam. Dia kata, kalau aku teka orang perempuan ni, dia tak akan nak pada aku ni. Kalau aku ngejah, orang Terengganu panggil ngejah. Bahasa tu teka. Kalau aku ngejah perempuan ni, belum tentu dia nak pada aku. Tak jadi ni, kalau aku masuk meminang, mesti dia tolak pinangan aku ni. Tengok dah cerita Piramli. Musang berjanggut. Bila Jensen King mari minta perempuan yang Piramli di rumah dia tu, apa ayah dia cakap? Nak beritahunya itu ukuran dia. Hari ni itulah realiti. Bila dia tak dapat perempuan tu seseolah dengan cara minta dengan cara manual, dia akan guna sihir. Antara yang masyhur
yang berlaku dalam masyarakat itu ialah minyak mati bunuh ataupun minyak canua pengasih. Bila saya lesek pada orang tu, terus jadi gila nak ke dia. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Banyak kes yang mari di pondok saya, kes macam ni. Ada satu kes tu, seorang anak dara yang terkena calik minyak canua, minyak pengasih, minyak mati bunuh. Tahu tak? Saya ajuk dia. Perempuan ni bila dia kena, dia tak akan nampak dah mak ayah dia. Tak. Dia tak kenal dah mak ayah dia, abang, kakak, adik, beradik dia. Yang dia kenal, yang dia nampak lelaki itu je. Ada satu kisah benar tu, bila saya sampai di rumah dia dalam keadaan angau. Betul angau bahasa Penang. Dia dalam keadaan kerasukan meracau. Dalam keadaan akal dia tu dah gila pada orang tu. Nak sangat-sangat. Apa perkataan yang keluar dari mulut dia? Nogi kak cepok, nogi kak cepok. Kata binatang apa ni? Minta maaf ayat orang Terengganu dia tak kasar tu. Binatang apa tu tak kasar? Bila dia kata nogi kak cepok, nogi kak cepok. Kata binatang apa dia sebut ni? Maknanya bahasa apa dia guna ni? Tu translate. Bahasa apa yang dia guna ni? Kalau orang Terengganu, binatang apa dia cakap ni? Baik. Rupa-rupanya cepok tu yang dia sebut tu, nogi kak cepok, nogi kak cepok. Cepok tu rupanya nama lelaki tu. Astaghfirullahalazim, astaga meragaragu. Rupanya nama lelaki tu cepok. Dia kata nak pergi kat cepok, nak pergi pada cepok, nak pergi pada lelaki tu. Kalau lorak dia masa dia tak sedar tu, nak pergi kat cepok, nak pergi kat cepok, bengong kita. Rupanya dia terkena minyak canua, minyak mati bunuh. Waktu saya rawat kes dia tu, campur tangan polis, campur tangan pengurusi kampung, penuh orang keliling rumah dia. Orang keliling rumah dia penuh. Sebab apa? Tak pernah jumpa kes macam ni, pelik. Orang perempuan sampai gila sangat nak pada lelaki tu, sampai pekat tak kenal mak ayah dia, bahaya. Lalu waktu saya sampai tu, dia tendang rumah kayu, rumah papan, dia tendang papan dinding bilik dia tu, tercabut 2 keping. Oish, kata kuat dia punya tenaga. Kita ni kalau pukul dengan tungkul, pengetuk tu, belum tentu sekali pukul cabut dinding tu. Dia terajang, tahu terajang, stand dengan kaki. Buah kungfu, dengan kaki. Tercabut 2 keping. Maknanya perempuan ni bukan tenaga dia dah. Dia dah masuk unsur iblis syaitan. Baik. Setelah kita baca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ayat ini untuk membuka kunci sihir. Ayat ini ayat pemusnah sihir santau. Bila saya baca ayat ni, perempuan ni terus muntah. Rupanya bukan setakat dia disapuh dengan minyak mati bunuh, dia telah dicampur dalam makanan dengan minuman. Termakan benda kotor oleh lelaki tu yang buat. Saya tanya dia, apa yang kau makan? Aku makan mi goreng. Mi goreng. Apa yang kau minum? Aku minum air Milo Peng. Tahu tak Milo Peng? Ni bahasa Terengganu. Milo ais. Orang Terengganu Milo Peng. Nama aku juga disebut. Milo ais. Baik. Setelah saya baca ayat tu, dia muntah sampai keluar darah. Lepas keluar darah, keluar macam minyak selenda hitam. Minyak kotor hitam kereta tu. Ish, saya kata pelik keluar ni. Mula-mula keluar darah, lepas tu keluar macam minyak hitam kereta yang dah pekat, yang dah kena tukar. Allahu Akbar. Selepas keluar perkara tu, baru dia sedar. Perempuan tadi. Baru dia sedar. Bila dia sedar, dia menangis. Saya tanya dia, kenapa engkau menangis? Saya kata, Ustaz, apa jadi gini? Ustaz, kenapa jadi macam ni? Bahasa luar dah. Orang Terengganu, Ustaz, apa jadi gini? Jadi gini ya orang Terengganu. Orang luar cakap, kenapa jadi macam ni? Bahasa luar. Rupanya setelah sihir itu keluar daripada badan dia, baru dia sedar.
Lepas tu dia terus menangis. Saya kata, kenapa engkau menangis? Rupanya ada lagi satu peristiwa yang berlaku di sebalik sihir. Lelaki ni bukan setakat menyihir perempuan ini sehingga perempuan ni ikut je, macam orang kata lembu cucuk hidung. Rupa-rupanya maruah dirinya telah diserah pada lelaki ni. Allahu Akbar. Tengok kesan sihir. Siapa serah badan tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tidak ada ikatan pertunangan atau perkahwinan, serah badan, maruah dia bagi lelaki tu. Patut dia menangis. Saya kata, kenapa engkau menangis lagi? Jin dah keluar, iblis syaitan dah keluar daripada badan. Sihir yang kena makan minum dalam mi goreng dengan Milo ais tadi dah keluar muntah. Kenapa masih menangis? Ustaz, waktu saya kena ni, saya dah serah badan saya. Masya Allah. Rupa-rupanya nyo tebuk tupai. Faham ya? Kelapa telah ditebuk tupai. Faham kan? Kelapa tebuk tupai. Perempuan tu tidak ada harga diri dah. Allahu Akbar. Lepas pecah tembelam tu, pak saudara dia, apa pak saudara sini? Pak Menakan. Pak Menakan dia depan saya, dia cabut kerambit, orang Terengganu panggil lawi ayam. Pisau kerambit tu, Ustaz, aku nak cari lelaki tu, aku nak bunuh, aku nak godok perut dia. Allah, saya kata sabar. Polis ada, report polis. Nak beritahunya di sini, ingat, akhir zaman ni manusia, dia tak fikir dah dosa, tak fikir dah halal haram, tak fikir dah azab kubur, tak fikir dah hari akhirat. Apa yang dia fikir, apa yang dia fikir, asalkan hajatku capai, asalkan aku puas hati, asalkan aku boleh tengok dia mati depan aku, padan muka dia. Ni akhir zaman. Iman kita nipis, lebih nipis daripada kulit bawang. Sebab tu banyak anasir sihir ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi saya nasihatkan muslimat yang mari malam ni, jangan terlibat dengan sihir. Baik, kita masuk tanda-tanda sihir. Saya dah jelaskan apa ni kategori sihir. Saya akan terangkan. Dengar baik-baik, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik, dengar perkara yang saya nak sampaikan ni. Takut ada di kalangan kita yang ada tanda-tanda ini. Baik, tanda-tanda sihir ialah, yang pertama, orang perempuan, orang lelaki, yang pertama sekali, dia akan gelisah, dia akan kepanasan, dia akan sakit selepas waktu asar. Sebelum waktu asar tak ada sakit kepala. Bila tergelincir waktu asar, dia sering kali sakit kepala. Ini tanda yang pertama. Yang mana bukan sakit kepala tadi daripada migrain, bukan daripada darah tinggi, bukan daripada sebab tak tidur malam, bukan daripada sebab ketumbuhan, kanser, darah beku dah kepala, bukan. Yang saya maksudkan sini, badan dia normal, sihat, darah dia normal, tiba-tiba lepas asar sakit, kena cek. Cuba cek, lelaki ataupun perempuan. Ini tanda yang pertama. Sakit yang berlaku selepas waktu asar yang berulang-berulang kali. Ini yang pertama. Mengesahkan dia itu terlibat dengan unsur-unsur sihir santa ataupun gangguan iblis syaitan jin. Yang kedua, tanda yang kedua, panas pada badan yang beralih-alih. Sekejap panas dekat dada, sekejap panas dekat peha, sekejap panas atas belakang, sekejap panas dekat leher telinga, sekejap panas tapak kaki, beralih-alih panas itu. Yang mana panas dia itu pelik, dalam keadaan macam haba, macam diletak dengan wap api, beralih-alih pada badan. Panas yang bukan daripada demam, panas yang bukan dari faktor darah tinggi ataupun kencing manis. Ini tanda nombor 2. Kena cek baik-baik. Yang ketiga, tanda yang sering berlaku di akhir zaman ini, yang mana dia terlibat, orang perempuan sering kali mimpi tempat kotor, mimpi najis, mimpi diancam dengan senjata tajam, pisau, tombak, lembing dan sebagainya. Mimpi dikejar orang,
mimpi berjumpa dengan orang yang telah mati, mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Ni tanda-tanda yang selalu saya kesan. Berbeza dengan tanda saka. Kalau orang perempuan yang terlibat dengan gangguan saka keturunan, saka keluarga, kebiasaannya dia akan mimpi susu badan. Dia akan mimpi menyusu badan. Itu tanda saka. Tapi kalau sihir, mimpi jatuh tempat tinggi, dikejar, senjata tajam, tepak kotor. Ini tanda sihir. Begitu juga orang lelaki. Ini tanda dia sama je. Cuma dia beza dengan saka. Saka ni orang perempuan mesti mimpi menyusu badan. Mimpi bayi, baby orang bagi. Baik, itu nombor 3. Yang keempat, sekiranya seseorang itu terlibat ataupun terkena ataupun ada unsur sihir di rumahnya, tempat tinggalnya, kerap kali bunyi buah guli atas atap. Atas atap bumbung rumah dia bunyi macam guli, teng bergolek. Ataupun bunyi orang berjalan atas bumbung, ataupun bunyi macam benda yang jatuh derah kuat, dum, tapi tak ada orang. Bunyi atas bumbung, objek jatuh macam orang terjun, sesuatu yang berat. Bunyi buah guli, bunyi orang berjalan. Ini juga kena cek sekeliling tu, takut ada unsur sihir, sama ada kedai, premis ataupun rumah. Ingat ni tanda-tanda sihir. Yang seterusnya pernah berlaku juga pada pesakit saya. Sebelum tidur tak ada kesan cakar lebam. Bangkit pada tidur, dekat lengan dia ni ada sebelah bekas kuku yang panjang. Ada saya simpan dalam handset ni. Seorang lelaki yang dicakar dengan sebelah yang panjang. Bangkit tidur ada. Ataupun orang perempuan, antara lutut dengan peha ada lebam bulat 3 ataupun 2 ataupun lebih daripada 3 lebam bulat. Sebelum tidur tak ada, siang hari normal. Bangkit subuh tengok bulat lebam-lebam dekat antara lutut dengan peha. Tolong cek. Ini antara tanda-tanda dia. Yang seterusnya, tanda-tanda yang saya jumpa berdasarkan pengalaman saya 23 tahun dalam dunia rawatan, berlaku pada diri kita ataupun isteri kita yang mana tanpa kita boleh kawal. Duduk di luar kedai kopi, kita molek, kita happy, suka, gembira. Balik rumah tengok bini terus barang. Tengok isteri kita terus rasa nak marah. Tengok isteri kita habis panas telinga, muka, dada, jadi seolah-olah hilang kawalan. Ini juga kena berhati-hati. Iaitu tanda yang kelima ni, amarah yang kata bukan daripada diri kita. Tiba-tiba jadi amarah ni, kena cek. Ini juga unsur-unsur yang berlaku dalam kehidupan kita. Tak boleh tengok isteri. Kalau tengok orang lain tenang, sejuk, boleh cakap elok. Tapi tengok isteri, sudah tak boleh kawal, marah, macam-macam cakapan. Tolong ingat. Yang keenam, yang banyak terjadi dalam masyarakat kita, bila mana berlaku di rumah kita, makanan cepat basi. Makanan di rumah cepat basi, walaupun masak baru sekejap dah basi. Semalam saya sebut kuliah saya semalam, ada satu kes tu, sihir kedai makan. Dia orang berniaga, kedai makan. Bila dia tengok kedai makan sebelah maju, laris, orang ramai, kedai dia tak ada orang, makanan sampai basi buang, dia mula sihir. Bila si kedai tadi yang kena sihir, masakan dia tak sampai 5 minit, basi terus. Ni kisah benar yang berlaku. Begitu juga di rumah. Dan yang seterusnya, sekiranya ada tanda ni tolong perhatikan. Kerap kali rumah kita kelihatan gelibat bayangan lintasan lembaga hitam. Kerap kali di rumah kita, di ruang dapur, bilik air atau pintu bilik tidur kita, macam orang melintas, macam lembaga hitam. Kadang-kadang isteri kita duk basuh pinggan mangkuk dekat dapur, dia perasan ada dekat peti ais melintah lembaga hitam.
Ataupun yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelmaan ular hitam. Kalau ada kerap kali rumah kita tu ada lintas ular hitam, bukan ular. Terenung ular. Kalau rumah kita kerap kali ada lembaga hitam, ular hitam, kala jengking, kucing hitam, serigala hitam, anjing hitam, tolong ingat. Yang mana bukan di luar rumah, dalam kawasan rumah kita. Kalau di luar rumah, mungkin kita kata anjing jiran sebelah Cina. Mungkin kalau kata depan tu rumah tu India yang pera anjing. Tapi kalau dalam pagar kita yang tak boleh dimasuk oleh anjing liar, tiba-tiba ada anjing hitam. Itu tanda bukan biasa. Itu tanda unsur-unsur sihir. Ataupun kawasan kita tu mana mungkin ada ular. Tiba-tiba bahagian dapur ada ular masuk kat sinki. Tu bukan biasa tu. Kecuali rumah kita tu terbuka situ, ada lubang situ, belakang ada paya, tepi tu hutan, itu tak mustahil ular betul masuk. Tapi kalau kawasan bandar, tiba-tiba ada ular masuk bahagian dapur, tolong cek. Ini juga tanda-tanda yang terlibat dengan sihir. Kenapa saya sebut benda ni? Baik. Dari Abu Sa'labah Al-Qasyani mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jin itu ada 3 jenis, iaitu yang pertama, jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Nombor 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin yang wujud menyerupai ular dan kala jengking. Dan yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah randah daripada satu tempat kepada satu tempat. Hadis yang diriwayat daripada At-Tabarani. Baik, hadis ni menjelaskan kepada kita lagi apa yang dikatakan di sini. Jin juga sering berubah bentuk atau menjelma menjadi anjing hitam. Dalam satu hadis riwayat Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan membunuhnya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Kerana itu bunuhlah setiap binatang hitam, anjing hitam di antaranya, sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menjadi dalil kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada 3 golongan jin. Siapa yang nak rujuk hadis yang saya baca ni, boleh rujuk kitab Perubatan Islam, Al-Quran dan Sunnah oleh Profesor Datuk Dr. Harudin jilid 2. Boleh rujuk situ ada dalam tu. Hak saya baca ni. Jadi Nabi kata jin ni ada 3 golongan. Dan yang saya sampaikan tadi yang berupa anjing hitam, serigala hitam, ular hitam, kala jengking, Nabi dah beritahu. Yang mana kalau ada kategori ni, itulah tanda-tanda dia. Jadi tolong ingat, perkara ini tak mustahil berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya di akhir zaman ini. Kerana akhir zaman ni manusia nak cepat, nak tunai hajat supaya Allah Ta'ala perkenankan hajat dia. Tak kira dosa, tak kira pahala dah. Baik, iblis syaitan ni lah, jin lah yang melakukan sihir yang saya sampaikan tadi. Manusia ni tak pandai nak buat direct, nak masuk badan manusia, manusia nak masuk badan manusia mana boleh. Tapi iblis syaitan boleh masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang disebut oleh Abu Dardar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis syaitan jin boleh masuk melalui liang-liang roma manusia. Dan rongga-rongga manusia, liang roma ni satu, rongga-rongga manusia, mulut, hidung, telinga, ini rongga yang besar. Sebab itulah nak beritahu kepada kita yang mari melani, kalau kita menguat, tutuplah mulut, rongga mulut ni. Sebab sihir, santau, jin, syaitan masuk ke dalam badan kita melalui mulut,
bila mana kita menguap tak tutup mulut. Tapi kita dah biasa, betul tak? Bila menguap pagi, dia nganga sampai nampak gigi pasu. Tak tutup mulut. Allah, sakit tayallabi. Tahu tak kenapa tayallabi tu? Tayar kereta sorong, tayar kereta tolak. Orang Terengganu panggil tayar kereta labi. Baik, nak beritahu kepada kita, ingat bila saat kita menguap, tutuplah mulut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim paling kurang. Jangan menguap nganga tak tutup, iblis syaitan jin masuk. Yang kedua, ramai orang Islam akhir zaman terlepas pandang. Bila mana masuk dalam tandas, tidak tutup kepala. Tak tutup kepala. Hari ini menjadi kebiasaan. Berbeza dengan zaman ayah kita dulu, mak kita dulu, tok ki, tok wan kita dulu. Orang dulu nak masuk tandas, kalau orang tua dulu, dia buat kain dilipat. Orang puan dia berlipat kain, dia bungkus. Orang lelaki pernah tengok ada orang tua-tua dulu, dia ambil penyebok tu. Penyebok dekat masjid dia tutup pakai nak masuk tandas. Sebab apa dia orang buat gitu? Sebab dia faham tandas ni tempat iblis syaitan. Jadi setiap kali kita masuk, jika sekira tak baca doa untuk masuk tandas, kita diludah oleh iblis syaitan. Jadi tolong ingat. Dan perkara ini juga menjadi suatu yang kita kena teliti, terutama di akhir zaman ni. Dan lagi orang perempuan, saya nak sebut pada malam ni, tolong ingat dan jangan amal perkara ni. Banyak berlaku yang saya cek berlaku sihir dan gangguan-gangguan iblis syaitan. Orang perempuan kalau basuh baju dah kering, kalau di ampaian jangan sampai waktu maghrib tak angkat lagi. Ni punca berlaku benda ni. Baju dalamnya, seluar dalamnya, colinya, pakaian dalamnya, kain dia, baik pakaian dalam suami, dia basuh pagi, sidai di ampaian, maghrib tak angkat lagi. Ni salah satu punca berlaku. Jangan main-main. Iblis syaitan ambil peranan melalui pakaian. Sebab itulah akhir zaman sebahagian sihir orang buat dengan baju kita. Orang perempuan pernah terjadi lelaki menyihir dia mengguna pakaian dalam dia. Hantar kat atas bomo terus jadi. Ni sebab itulah jangan sidai sangkut pakaian sampai maghrib tak angkat lagi. Bahaya. Yang seterusnya banyak terjadi juga dalam masyarakat kita. Bila pinggang makuk yang diguna waktu siang hari, tolong ingat orang perempuan, duduk dalam singki dengan kuah gulainya, dengan bekas gorengnya, dengan bekas minyaknya, bekas pelantanya, bekas budunya, terbuka, dibiarkan daripada siang hari sampai malam, sampai keesokan pagi tanpa membasuh. Ini juga menjadi satu peluang dan ruang untuk iblis syaitan. Jangan main-main. Banyak berlaku tempat ni yang tak faham. Sebab ingat kalaulah ada setengah orang tu dia kata, Ustaz, saya letih, siang hari saya bekerja, malam tak sempat nak basuh pinggang. Ada tak cara Ustaz? Baik, saya ajar malam ni. Dengar baik-baik orang perempuan, dapat ilmu malam ni. Siapa yang mari untung dapat ilmu, saya nak beritahu. Kalau orang perempuan yang bekerja tak sempat nak basuh pinggang mangkuk, yang banyak dalam singki, cara dia ada. Cara dia telungkupkan bekas tu, jangan terbuka. Boleh orang perempuan, bekas pinggang mangkuk kuali periuk belanga tadi, kalau tak sempat basuh, pastikan dia tertiarap, tertutup ke bawah, jangan terbuka ke atas. Kalau buat macam tu tak apa. Jangan biar terbuka. Kalau malah tak sempat nak basuh, kena tutup dulu, terak. Orang Terengganu panggil terak dulu, telungkupkan dia supaya tidak menjadi tempat ludah ataupun dijilat oleh iblis syaitan jin pada sisa-sisa makanan kita yang tak basuh. Tahu tak ni apa makanan jin? Disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang disahihkan oleh Sahih Bukhari. Salah satu makanan iblis syaitan jin yang pertama sekali tulang belulang binatang. Ingat
tulang belulang binatang itu salah satu makanan iblis, syaitan, jin. Yang kedua, asap. Bila saya sebut asap, orang isap rokok susah hati ni, setiap hari dia makan jin. Betul tak? Alah sudahlah ustaz sebut makanan jin asap. Aku isap rokok, aku isap vape. Tolong ingat. Salah satu yang pertama sebut makanan iblis, syaitan, jin, tulang belulang binatang. Sejelas Sebab itulah bila kita menyambut hari raya Aidiladha, raya korban, sama ada benda tu buat di masjid, korban tu buat di masjid, 30 ekor kerbau, lembu 20 ekor. Bila siap selesai urusan pembahagian daging dan siap selesai bagi tulang, dan tulang itu dimasak, sebahagiannya di masjid masak, sebahagiannya bagi pada orang asnaf. Tolong ingat, bila kita selesai makan giabok, tulang-tulang tu, tulang rusuk, tulang ekor, pastikan luput, buang dengan cara yang betul. Kerana sisa itu akan menjadi makanan oleh iblis, syaitan, jin lepas tu. Ni banyak orang tak faham. Dia duduk main buang merata tepi pokok tu, tepi pagar tu, tepi parit tu. Bahaya, jangan. Sebab itu sebahagian makanan jin. Kita hari ni bila habis majlis bersepah tulang. Kalau boleh luput dengan cara betul. Nak tanam ke, letak, kalau kat area bandar ni letak dalam tom majlis, lori majlis mari ambil, dia akan hantar tempat pelupusan sampah baru tu. Jangan buang sekitar rumah. Kita ambil mudah betul. Baling tepi pagar gitu je. Mentah-mentah lah kanopi tu tepi pagar masjid, dia sodah tokok giabok tu, piung dia baling tepi pagar. Jin pun sambut. Jin sambut. Jin pula yang makan. Jadi luput cara yang betul. Tu yang pertama. Baik, asap tadi. Yang kedua saya katakan makanan iblis, syaitan, jin. Asap ni, yang pertama sekali, kalau orang yang isap rokok, tolong ingat, jangan kamu berpegang dengan hadis yang mengatakan haram. Siapa yang isap rokok, dia berpegang dengan hadis yang mengatakan haram, jangan isap rokok. Tak boleh. I'tiqad iman kita akan jadi rosak dengan sebab kita pegang tadi. Sebab ni saya susah. Kalau kuliah bab ni, saya susah. Jangan beriktikad dengan haram. Bukan kata nak sokong ni, sebab dah tak nak buang, macam mana? Pandai-pandai. Okey. Yang saya nak jelaskan di sini, yang mana perasan tau, orang Hindu, orang Kristian, orang Cina, setiap kali dia nak semayang dia pasang colok. Betul tak? Kat tuk pekong dia, kat kuih dia, dia pasang colok dia tu. Asap tu lah nombor satu. Asap tu yang dimaksudkan. Asap yang mana menjamu, membuat upacara ataupun benda-benda yang suatu istiadat mengenai satu-satu agama. Itu jelas. Memang confirm menjamu, memberi makan asap pada iblis, syaitan, jin. Asap rokok termasuk tak? Tidak termasuk. Tapi dengan syarat jangan beriktikad dengan haram, dan dengan syarat jangan beriktikad niat nak jamu, nak bagi makan jin. Wa na'udzubillahi min zalik. Tolong ingat iktikad tu jaga. Jangan niat benda tu haram, berpegang dengan hadis haram, dan jangan niat untuk menjamu jin. Baru lepas hukum bagi orang yang isap rokok. Baik, ni makanan iblis, syaitan, jin yang kita nak faham. Jadi fahamlah kita dalam skop kehidupan kita ni, sihir santau banyak berlaku. Baik, jelas tanda-tanda dah jelas pada rumah, tanda-tanda saya dah bagi tahu pada badan. Apa barang, apa benda yang di dalam unsur sihir ni, barang apa yang digunakan untuk buat sihir. Antaranya ialah ni, tolong ingat ni, mentol Kalimantan panjang ni dipecahkan, dihancur lumat-lumat, akan jadi salah satu barang sihir. Yang kedua, bulu keluli, gonyoh pula Terengganu.
Saya tak boleh laju-laju ngap bahasa terang tu baik. Bulu keluli yang cuci periuk belanga tu, bulu besi tu, itu juga barang sihir. Bila dia buat gunting kecil halus-halus, tiba-tiba ada badan kita. Tepuk dengan daun nangka, jatuh benda tu. Pernah berlaku. Nombor 1, kaca lampu kalimatan. Yang kedua, bulu keluli. Yang ketiga, barang-barang yang selalu saya jumpa sihir dalam masyarakat kita, iaitu jarum. Sama ada jarum peniti yang ada kepala tu, ataupun jarum jahit tangan, ataupun jarum yang untuk orang guna cemat sesuatu hadiah, ataupun suatu benda yang menjadi hiasan, yang jarum peniti yang tak ada kepala tu. Itu antara ranking paling tinggi unsur barang-barang sihir yang ada sekarang. Untuk makluman yang ketiga, jarum ni, saya pernah merawat seorang perempuan daripada Temerloh, Pahang. Waktu tu di pondok saya, setelah saya baca ruqyah, jarum keluar kat leher ni, bayangkanlah, live. Bukan keluar dengan cara terhijab, bukan keluar dengan cara disebalik, tak ada. Live terus, nyata depan orang terus, boleh tengok. Yang pertama, jarum dia keluar ni, ikut leher dia. 1. Lagi saya baca ayat Quran, sampai dekat ayat kursi, akhir ayat kursi, saya ulang 11 kali. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu, sampai 11 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiba-tiba keluar jarum yang kedua, bahagian tulang belakang pinggang. Saya baca ruqyah waktu tu sebab pesakit perempuan, nasib baik waktu tu mak saudara dia, mak menakan dia mari, dan nasib baik juga pesakit tu kebetulan isteri saya ada. Jadi isteri saya tolong tarik jarum tu keluar daripada pinggang tulang belakang. 2. Yang ketiga, saya baca lagi ayat Quran, ayat ruqyah syifa. Tiba-tiba keluar jarum yang ketiga daripada kaki dia. Keluar dari kaki dia, tarik di antara celah ibu kaki tu, keluar jarum. Baik, saya tengok setelah 3 batang jarum keluar daripada badan dia, dia masih menanggung sakit. Aish, saya kata mesti ada lagi jarum ni. Lalu saya baca doa pembuka kunci sihir. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik, wansur alaina warahmatik, wa zakkirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Bila saya baca doa ni, daripada 3 batang jarum tadi, tiba-tiba perempuan ni mengadu pada mak manakan dia, makcik, saya berasa sakit bahagian kemaluan. Allahu Akbar. Saya kata, ni lah paling romek. Saya kata, makcik tolong tarik, saya akan paling ke belakang. Saya akan letak tangan, saya akan paling belakang. Makcik tolong tarik benda tu keluar. Ustaz sakit ustaz. Ustaz sakit ustaz. Saya kata sabar. Terus dengan selawat Nabi. Tiba-tiba ustaz, saya rasa benda tu nak keluar, bergerak dekat kemaluan. Tiba-tiba mak saudara, mak menakan dia, nampak kepala jarum tu dah keluar. Lalu mak menakan dia, tarik keluar jarum tu daripada kemaluan dia. Tapi bukan pecah seluar baju lah. Faham ni? Dalam keadaan pakai yang menutup aurat, tapi kita nampak jarum tu. Jadi dia keluar dari sisi kain tu, tarik direct. Bukan kata kena telanjang, bukan kata kena buka pakaian, tak. Cara saya jaga aurat, dan saya tak akan pegang sentuh perempuan melebihi batas aurat. Sebab tu kena ada mahram. Pesakit perempuan kena ada mahram dia. Senang, kita tak payah tu, kita suruh keluarga dia buat. Kita baca ruqyah. Baik, jarum yang keempat keluar dari kemaluan. Allahu Akbar. Mak saudara dia tarik sampai menitiskan air mata. Ustaz, sanggupnya je buat macam ni. Setelah keluar 4 batang jarum, barulah dia ni dalam keadaan lega, bertenang. Allahu Akbar. Ni pengalaman saya. Dan ingat ni, nombor 3 jarum. Baik, yang keempat, banyak sangat dalam masyarakat kita ni menggunakan sihir
untuk nak bagi orang sakit, nak bagi orang terlantar. Apa dia lagi? Nombor 3 jarum. Nombor 4 apa? Miang rebung buluh. Dia ambil dekat buluh tu, perdu buluh yang apa ni, yang baru tumbuh tu, dia panggil rebung lah. Rebung tu dia ada bulu dia banyak. Dia kikis tu. Ambil apa ni, miang rebung tu untuk buat sihir. Ni yang keempat. Dan yang seterusnya lagi, yang paling banyak saya jumpai, top dalam masyarakat itu, top ni maknanya ranking tinggi, iaitu minyak mati bunuh. Ni minyak mati bunuh. Ada ke ustaz? Ya, cuba buka search kat internet, ada jual ini internet. Astaghfirullahalazim. Itulah akhir zaman. Bila benda tu dimudahkan, disalahguna dalam kehidupan kita, ada jual dekat internet. RM800 sebotol, RM2,000 sebotol. Yang paling mahal RM5,000 sebotol. Garanti dia kata, kalau calik, sekali calik, terus kena. Allahu Akbar. Ni, minyak mati bunuh. Lepas tu orang tanya, dah ustaz, daripada mana dapat minyak mati bunuh ni yang mudah sangat? Negara ataupun tempat munculnya minyak mati bunuh ni ialah Thailand. Kok minarai yum umning kon laimil olalai. Maknanya Thailand ni terkenal tuk sami dia tukang buat minyak mati bunuh. Allahu Akbar. Sebab apa saya boleh cerita nombor 4 ni? Saya pernah merawat seorang bomoh hebat yang telah bertaubat, yang telah meninggalkan kejahatan dia dulu dan ikut saya sekarang. Dia dulu tukang buat minyak mati bunuh, sekarang dia telah bertaubat, ikut saya sekarang. Dia cerita pada saya macam mana nak buat minyak mati bunuh tu. Terbalikkan mayat itu, kepala ke bawah, kaki dipasung di atas, bakar dagu ni dengan lilin merah. Lilin merah ni selalu ada dekat rumah sembahyang orang kafir. Tokoh Buddha, Cina, India mesti ada lilin merah yang besar tu. Lilin itulah yang diguna layu ni. Panaskan bahagian dagu sehingga keluar minyak. Tu diterbalikkan kaki ke atas untuk ambil ni air daripada dagu, bertitik, dia akan tadah. Masya Allah, sampai tahap tu sekali sekarang. Sebab tu saya kata, hari ni bukan kita pandai buat sihir, oleh kerana benda tu dijual, kita beli, terus kita buat. Tu yang jadi. Semakin mudah. Allahu Akbar. Yang seterusnya, lepas minyak mati bunuh apa? Abu mayat. Abu mayat ni cukup banyak. Sebab apa? Setengah agama tu, bila mati dia orang, dia bakar, abu tu dimasuk dalam pasu, disimpan tempat dia, bilik dia. Abu mayat ni cukup famous, cukup banyak dalam masyarakat kita buat sihir. Sebab sebahagian agama tu dia bakar mayat, dia simpan abu dan pasu. Abu ni lah salah satu yang digunakan bahan untuk sihir dalam masyarakat kita mutaakhir ini. Sebab itulah pernah saya jumpa orang lelaki yang terpijak abu mayat depan rumah dia. Orang perempuan yang pernah terkena minyak mati bunuh, sehingga sakit tu cepat, sehingga dia menanggung sakit tu, pergi hospital, buat medical check up, doktor mengesahkan tak ada penyakit, normal. Doktor mengesahkan normal, tak ada penyakit. Tapi dia menanggung sakit dia amat sangat. Sampai tak boleh tidur malam. Ada satu kes tu, terlibat dengan pertahanan Malaysia. Saya berobat. Salah seorang yang berjawatan besar di Malaysia ni, waktu saya sampai di rumah dia tu, dia dah menggigil macam orang Parkinson. Waktu saya pergi dengan kapal terbang, sebab dia pesakit di Kuala Lumpur, saya naik flight Kuala Terengganu terus sana. Sampai di rumah dia menggigil. Sebab apa dia menggigil? Saya tanya dia, Tan Sri, kenapa ni menggigil ni? Ustaz, minta maaf, saya terpaksa makan pil tidur tiap-tiap malam. Saya tak boleh tidur Ustaz. Bila saya makan pil tidur, saya tutup api bilik saya tidur, lembaga hitam macam kelawar Batman akan terjun menerkam dada saya sehingga saya lemas, tak boleh bernafas. Ni
pernah terjadi pada seorang Tan Sri. Sampai dia makan ubat tidur tu dah 2 minggu menunggu giliran untuk dapat merawat dengan saya. Dia macam Parkinson sebab dia punya dos obat tidur tu kuat. Dia menggerta ni, tak tidur. Yang tu tak boleh tidur Ustaz, tutup api, lembaga macam kelawar, Batman akan terekam pada dada dia akan lemas, tak boleh bernafas. Allahu Akbar. Bila saya baca ruqyah Tan Sri ni, apa yang jadi? Tan Sri tumbang. Lepas dia tumbang, apa yang jadi lepas dia tumbang? Pakaian dia yang dipakai tu peluh keluar berlendir. Masya Allah. Dia bukan kerja berat. Saya duduk atas sejadah. Saya hanya baca ruqyah, dia duduk atas sejadah. Bila dia tumbang, keluar daripada badan dia peluh serta lendir. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada suara yang bercakap, aku tak puas hati. Sepatutnya aku yang jadi ketua. Baru saya tahu rupanya ada sihir. Aku tak puas hati sebab aku yang sepatutnya jadi ketua. Bila saya faham bahasa jin ni, saya kata mesti ada kawasan sekitar rumah Tan Sri ni. Saya arahkan pembantu saya, cuba tengok depan pintu pagar rumah dia. Ada pokok pinang hiasan warna merah. Saya kata cuba gali, saya nampak ada benda di situ. Lepas digali oleh beberapa orang polis yang dibantu dengan pembantu saya, bawah tapak pokok pinang hiasan merah tu, saya jumpa minyak mati bunuh dalam botol. Allahu Akbar. Patutlah Tan Sri sampai menggelumpuk. Lepas saya jumpa minyak mati bunuh dalam botol ni, saya tanya Tan Sri ni, Tan Sri, dah berapa lama Tan Sri sakit? Ustaz, saya dah sakit ni 2 minggu. Isteri saya dah meninggal. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya tak sempat dengan saya. Isteri dah meninggal dulu waktu tu. Waktu saya begitu, isteri dah meninggal. Terkejut saya. Dan dengan cerita ni lah saya nak beritahu, sihir ini ada 3 kategori, 3 peringkat. Peringkat yang pertama sihir, dia berlaku dalam konteks menggugat, mengganggu. Ini sihir nombor 1. Sihir peringkat pertama, dia dalam peringkat mengganggu, menggugat. Contohnya, berlaku dalam kita orang yang bekerja dengan kerajaan. Bila nak pergi kerja, sakit. Duduk kat rumah, sihat. Nak pergi office, nak pergi pejabat, sakit. Ini yang dimaksudkan level pertama. Dia ganggu, dia gugat kita, dia tak nak bagi kita pergi kerja. Ini sihir level pertama. Banyak sangat sekarang ni. Sampai pergi cek hospital ni, pakar ni, tak ada penyakit, sihat. Doktor cakap. Tapi dia mengalami masalah yang pelik. Duduk di rumah sihat, niat nak pergi kerja je, sakit terus. Allahu Akbar. Tolong ingat jangan ada dalam masyarakat kita ini. Asal sakit hati dengki orang, buat sihir, jangan. Pernah berlaku kepada seorang menteri. Kisah ni berkait menteri-menteri saja ni. Tapi saya tak boleh sebut nama lah. Saya kena jaga juga aib dia. Kisah ni berlaku pada seorang menteri. Daripada rumah dia nak pergi pejabat ke Putrajaya, masuk sepadang Putrajaya terus sakit. Sampai disuruh driver dia patah balik. Berkali-kali begitu. Masuk sepadang sakit. Duduk rumah sihat, nak pergi pejabat sakit. Sehingga kan SU dia telefon saya. SU dia minta, Ustaz Pin boleh datang nak pejabat. Saya insyaAllah, saya cuba aturkan. Bila saya pergi ke pejabat dia, Allahu Akbar, terkejut saya. Sebab atas meja menteri tu ada kalender. Yang dibelek tu. Selai-selai. Januari, Februari, Mac, April. Selai-selai tu sebulan. Ada kalender. Saya terpandang kalender tu di atas meja menteri ni. Saya ambil. Bila saya ambil kalender tu, saya balik 1, 2, 3. Pada helaian kalender itu ada benda yang berminyak. Ada benda yang basah berminyak. Masya Allah, saya kata benda ni. Saya pun baca, Allah maftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Ya Allah, bukalah pintu kunci alam ghaib. Bila saya baca ni, nyata
pada kalender tadi, minyak mati bunuh. Allahu Akbar. Kesian menteri ni. Waktu saya rawat dia, Allah, sampai muka kena bakar, panas. Terkena minyak mati bunuh. Sekarang alhamdulillah selamat sihat. Nak menceritakan apa yang saya cerita ni, ini realiti terjadi sekarang. Cumanya mungkin orang Penang ni tak pernah berdepan sebab tak pernah berjumpa dengan pengkuliah yang dedohkan kes ni. Tapi saya hari-hari terlibat di Malaysia ni macam-macam kes. Sampai Arab Saudi ada telefon. Nurse Messi yang bertugas di hospital Arab Saudi telefon saya. Ustaz, tolong Ustaz, saya bertugas di hospital Riyadh. Di sini banyak gangguan Ustaz. Allahu Akbar. Nak beritahunya, nak jawab soalan tadi. Orang duk cakap, Ustaz, zaman moden, zaman canggih mana ada? Ustaz, zaman globalisasi internet, mana boleh percaya benda mistik, benda tahyul? Malam ni saya jawab. Sebenarnya semakin akhir zaman, semakin banyak. Dengan sebab kejahilan kita, dengan sebab kita ni nak cepat capai hajat, tak fikir dah dosa pahala. Allahu Rabbin. Dan yang terakhir saya nak cerita malam ni, sihir ni kita kena faham. Dia berlaku dengan begitu cepat, dengan sebab sihir ni berlaku dengan cepat dengan sebab pertolongan daripada jin, iblis, syaitan. Bukan manusia pergi cocok. Manusia tak akan pergi cocok direct. Kalau manusia pergi cocok direct, mesti dia kena tangkap, kena dibicarakan, masuk penjara. Tapi sihir ni dilakukan oleh makhluk bangsa jin, iblis, syaitan. Kita yang upah, kita yang suruh manusia tu buat. Tok Bomoh pun buat, Pawan Dukung buat, sebab kita yang upah. Maknanya manusia yang suruh, tukang buat, iblis, syaitan, jin. Allahu Akbar. Ini yang berlaku yang cepat. Bila dia masuk pada badan manusia, cepat. Cepat, tanpa kita sedar, tiba-tiba sakit. Masya Allah. Sebab iblis, syaitan ni pandai, licik. Bayangkanlah saya merawat timbalan pengaruh kastam Sabah, yang mana seorang perempuan ni di timbalan pengaruh kastam yang dioperate perutnya sebanyak 3 kali. Yang mana operate ni tahu tak? Operate tujuan apa? Nak buang paku dalam perut. Cuba fikir. Kalau kita orang normal, ada ke makan nasi lauk paku? Ada. Pergi kat kedai, ambil nasi putih, tengok lauk paku gulai, ada? Tak ada. Ini realiti yang saya berdepan baru ni. Seorang timbalan kastam Sabah yang disihir paku dalam perut dia. Paku tu pula bukan saiz 1 inci, 3 inci. Bukan sebatang, 3 batang. Apa yang jadi pada perempuan ni? Waktu di hospital, Dr. Caesar dia belah, keluarkan paku, letak dalam bekas stainless steel doktor dalam bilik bedah tu. Letak 1, 2, 3. Baik, siap. Lepas siap, letak paku, dia scan sekali lagi, dia cek dulu, puas hati, dah clear, baru dia tutup, baru dia jahit. Apa yang jadi? Selepas jahit sekejap, waktu perempuan ini dalam pengaruh obat bius, duduk berehat di ward, tiba-tiba dia mengadu, "Doktor, sakit lagi doktor. Doktor, sakit lagi doktor." Doktor bergegas mari balik, cek dia balik. Masuk buat CT scan balik. Tiba-tiba ada pula 3 batang paku. Allahu Akbar. Operation kali kedua. Lepas operation kali kedua sama juga. Ambil, letak dalam bekas tank siap. Cek, pastikan tak ada yang tertinggal. Dah clear, tutup jahit. Lepas tutup jahit sama juga. Keluar wad, berehat. Selepas habis selesai pengaruh obat bius, lebih kurang 8 jam dia sedar. Dia cuba nak bergerak. Bila dia cuba nak bergerak, dia rasa benda yang tajam menyucuk dalam perut, dalam usus. Lalu dipanggil doktor. "Doktor, saya rasa ada benda tajam dalam perut saya, doktor." Doktor ni dah menggelabah. Lalu masuk lagi, scan, tiba-tiba ada lagi 3 batang paku.
Kali ketiga, 3 batang paku. Lalu masuk lagi dewan bedah, scissor sekali lagi belah, buang paku kali ketiga. Lepas buang paku kali ketiga, doktor ni cakap apa pada waris dia selepas selesai tu? Pakcik, kalau boleh carilah perawat Islam. Tengok, doktor yang faham agama, yang dia sendiri berdepan, yang tak pernah dia jumpa kes macam tu. Dia beritahu pada ayah perempuan ni, pakcik, carilah perawat Islam. Cuba merawat ikhtiar dengan cara rawatan Islam. Sebab doktor ni cakap apa? Sebab dia boleh operation 3 kali saja. Lebih pada 3 kali tak boleh operate dah, bahaya nyawa. Sebab itulah orang perempuan kalau bersalin scissor, dia lebih 3 kali je. Lepas tu kena ikat lah peranakan dia. Tak boleh bersalin dah lebih dari 3 kali kalau scissor. Sebab dia membahaya nyawa. Begitulah yang berlaku pada pesakit saya ni. Lepas 3 kali, doktor dah slender. Doktor kata, lepas ni kalau berlaku ada lagi paku dalam perut dia, tak boleh operate dah, bahaya nyawa dia. Lalu doktor cakap, pergilah cari perawat Islam. Ringkas cerita ni, pesakit ni dibawa oleh ayah dia datang ke pondok saya. Lalu dia letak di ruang depan menunggu bilik rawatan saya. Dia kata, Ustaz, tolong ikhtiar anak saya. Tahu tak kes ni? Kerana bulan ni saya teringat kes ni. Kes ni berlaku sama bulan 12, musim tengkujuh. Kes ni saya ingat perempuan ni, custom Sabah ni, berlaku bulan 12. Bertepatan kita kuliah ni bulan 12. Kes ni berlaku bulan 12. Musim tengkujuh. Waktu dia datang pondok saya, hujan. Allahu Akbar. Bila saya baca ruqyah, tiba-tiba paku dah terbang atas atap, atas bumbung. Rupa-rupanya yang atas tu dah standby untuk masuk dalam perut perempuan ni. Apa saya cakap bahasa Terengganu? Mu jual aku beli ni. Cakap orang Terengganu Kalau mu jual aku beli ni. Ayat orang Terengganu. Makna saya cabar sihir itu. Kalau mu buat pada perempuan ni aku beli. Mana aku lawan lah. Lepas saya ucap benda tu, saya baca doa Jibril dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jibril mengajar sepotong doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Bila saya baca doa Jibril ni 3 kali, apa yang jadi? Paku tadi yang duduk atas terbang bumbung tu tiba-tiba meletup terus raib. Saya terus baca ruqyah pada perempuan ni. Setelah selesai baca ruqyah, alhamdulillah, paku tu tak masuk lagi dalam perut dia. Dan dia selamat sihat sampai hari ni dah kahwin. Nak beritahunya ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Berbagai-bagai jalan kebatilan, berbagai-bagai jalan khurafat syirik, semata-mata untuk puaskan hawa nafsu, niat jahat, hasad dengki, dendam, khianat pada sesama saudara kita. Wa na'uzubillahi min zalik. Jadi itu antara contoh yang saya sempat menyebut dalam kuliah, iaitu sihir dalam masyarakat kita. Belum saya sentuh lagi bagaimana sihir dalam zaman canggih ni sampai dia mengikut peredaran kita. Apa alat yang kita guna, dia juga boleh menggunakan. Termasuklah telefon bimbit. Betul ke Ustaz? Iblis syaitan boleh guna sihir, menggunakan jalan untuk buat sihir, memecah belahkan isteri, memecah belahkan orang yang berpoligami dengan telefon. Ya, saya ada bukti. Pernah terjadi di Terengganu pada seorang isteri yang bermadu. Saya nak tanya malam ni hal sejik, siapa bermadu kat tangan? Jangan malu. Yang isteri dia lebih daripada 1. Bukan madu lebah, madu. Siapa? Kemalu nak mengaku? Ada? Tapi malu nak mengaku tu takut bini marah. Gurau. Kisah ni berlaku. Tahu tak? Rumah banglo dia 2 tingkat. Hari tu giliran dia, lelaki ni duduk rumah isteri pertama. Tiba-tiba jin yang buat sihir ni menggunakan telefon bimbit isteri yang kedua, menghantar WhatsApp pada isteri pertama
yang mana mengugut, mengancam, menghina, caci maki, sumpah seranoh. Bila isteri pertama buka, isteri pertama meraung, menangis dan bergaduh dengan suami. Dia kata apa? Abang, sanggup isteri abang mengata pada ayang begini. Aduh, ayang itik pula dah. Sanggup isteri abang mengata ayang pada gini. Orang kata ayang, bukan ayang, sayang. Ayang tu yang kita makan. Jadi suami dia terkejut. Jangan yang. Ni bukan isteri abang, bukan isteri abang nombor 2 buat ni. Sebab suami dia ada bukti. Rupa-rupanya suami dia cerdik. Suami dia memang nak siasat. Siapa yang lagakan isteri 1, 2 ni? Rupanya telefon tu duduk dalam rumah dia tingkat 2. Bukan telefon tu duduk pada isteri yang kedua. Ini bukti. Bila suami dia naik tingkat atas, tingkat 2, ambil telefon tu, ayang, ni telefonnya, buktinya. Bila suami dia tunjuk telefon, barulah isteri pertama dia diam. Yang nak marah tadi. Nak memberitahu pada kita, sampai tahap tu sihir. Dia boleh guna telefon kita, type WhatsApp, memburukkan untuk laga-laga, untuk kita gaduh. Dan saya sendiri bulan lepas, ni surprise. Ni saya nak sebut apa yang pernah saya alami bulan lepas. Saya sendiri bulan lepas jin telefon saya. Sebab dia marah saya merawat pesakit dari Kelantan. Ada kes bulan lepas, seorang lelaki membawa ibunya yang sakit merawat di pondok saya. Setelah selesai merawat di pondok saya, on the way balik ke Kelantan, tiba-tiba saya dapat panggilan jin tu telefon saya. Memang lucu kes ni. Sebab apa lucu? Kalau saya tak buka cerita ni, orang tak percaya. Ustaz mana ada nanti. Lepas kuliah lagi saya tunjuk. Saya dah screenshot, saya simpan. Waktu dial masuk, calling masuk tu, saya screenshot, saya simpan. Tahu tak nombor telefon jin tu? 015. Mana ada Digi, Celcom, Maxi? Cuba bagi tahu lain telefon Malaysia. Yang call saya tu 015, nombor 3 digit. 3 biji. Mana ada? Saya pernah terima telefon ugutan jin. Mu jangan merawat dia. Aku nak suruh perempuan ni mati. Oh gitu. Baru saya faham yang telefon ni bukan manusia, jin. Inilah akhir zaman. Jin mengikut peredaran kita. Dia boleh guna alat telekomunikasi. Lepas saya screenshot, saya simpan, baru saya tahu rupanya jin tu yang ugut saya. Dia marah saya merawat perempuan ni. Dia kata aku nak buat perempuan ni sampai mati. Kenapa engkau merawat dia? Kenapa engkau ubati dia? Biar dia mampus. Dia kata, oh celaka mu jin. Ayat Al-Quran jangan marah Saya sumpah dia celaka mu jin. Itu sebulan lebih lepas saya pernah terima panggilan dari jin. Dulu selama 23 tahun saya terlibat dalam dunia rawatan, dulu saya pernah terima dah panggilan sekali. Ni kali kedua lah. Selama 23 tahun saya terlibat dalam rawatan, ni kali kedua. Dulu nombor dia 0301. 4 biji. Mana ada nombor telefon ni? Celcom ke Digi ke Maxi ke tak ada. Excel ke Tong Excel ke tak ada. Dulu saya pernah kena dah sekali. Dia marah saya berobat seorang anak dara. Sebab anak dara tu, jin tu nak ambil masuk alam gaib. Selalu anak dara tu gaib. Dulu dalam masjid gaib. Pernah jadi sebelum saya rawat. Mak ayah dia pergi masjid nak dengar kuliah. Tiba-tiba sebalik tabir tu, Ustaz, anak saya dah gaib. Hilang. Jin tu ambil masuk alam sana. Pernah waktu tu, jin marah saya berubat perempuan anak dara tu. Dia call saya 0301. Pelik nombor telefon alam sana. Ni kalau saya cerita ni, Wahabi cukup marah ni. Wahabi tak dengar begini, dia terpelik. Mana ada ni? Mari sini, saya jawab. Pokok Wahabi mari sini. Saya jawab. Mu tak faham, tak mengalami, mu tak tahu. 0301 pernah call saya. Yang kedua nombor dia 0301 1. 0302. Ni bukan nombor ekor ni. Berat lama kan dia tulis gitu. Ni nombor yang pernah call saya.
Jin tu call saya 0301. Lepas tu 0302. Apa dia cakap waktu dia call? Perempuan ini milik aku. Dia adalah hak aku. Jangan kau kacau. Lepas tu bila dia call gitu, dia pun hantar mesej. Pandai pula atau mesej. Bukan WhatsApp. Bukan WhatsApp ni mesej. Tahu tak dia hantar mesej kenapa? Dia tulis pada saya. Dia hantar pada saya. Welcome. Selamat datang. Kita lihat siapa yang kena malam ni. Wish. Macam cerita Piramli ni. Tengok tak berakhir pendek? Nak lepo dadu. Tengok tak? Alibaba bujang lapuk. Berakhir pendek ni cerdik juga. Dia pekor dadu, lepas dia baling dadu, mari kita lihat siapa yang kena. Oh, pula dah. Ada juga cerita Piramli berakhir pendek. Jadi mesej yang dihantar pada saya tu tulisan penuh welcome, WELCOME, welcome. Lepas tu bawah tu pula selamat datang. Lepas tu pula kita lihat siapa yang kena. Uish, kata dia ni ugut kita. Selepas saya terima mesej jin ni, tiba-tiba perempuan tu terus raih masuk alam sana. Allahu Akbar. Malam tu dengan tentera orang kampung, dengan jiran-jiran semua pakat cari dia. Sebab dah raih dalam rumah. Perempuan ni dikurung dalam bilik dalam rumah. Ayah dia dah kunci pintu dia, tunggu saya datang je nak rawat. Ayah dia kunci belah luar. Anak dia kurung dalam bilik. Maknanya anak dia tak boleh keluar dah. Kunci tu ayah dia pegang. Tapi iblis syaitan ambil dia masuk alam ghaib. Ringkas cerita, setelah saya baca ruqyah, setelah saya azan 3 kali, perempuan itu dihantar balik, diletak atas bumbung bengkel perabot. Allahu Akbar. Bumbung bengkel perabot. Bukan rumah, bengkel tinggi. Dia letak perempuan tu atas bumbung ujung bengkel. Saya baling dengan garam, saya baling dengan lada hitam, tak sampai pun. Tinggi. Dan logik akal, perempuan tu pakai jubah. Perempuan tu orang muslimat, tudung labuh, pakai niqab ni. Mata je nampak 2 biji. Pakai yang muslimat. Kalau dia logik akal, macam mana dia nak panjat duduk atas bumbung? Tangga tak ada. Laluan nak naik atas bumbung tak ada. Itu logik. Maknanya dia telah diambil oleh jin masuk alam sana. Duduk atas bumbung. Apa yang jadi setelah saya azan 3 kali? Jin tu lepas dia daripada ikatan tu. Dia tergolek dari ujung atap. Kita manusia sambut di ujung. Daripada kekuda A, dia bergolek sampai ujung atap, kita sambut dekat bawah, mujur tak jatuh ke tanah. Astaghfirullahalazim. Waktu jatuh tu tudung dia tercabut, terus bertukar menjadi hantu Kak Limah ni. Oish, kata sodah, dia dah meracau, kata tutup aurat dia. Habis. Kalaulah jemaah yang ada mana tu, saya rasa Tok Imam lari dulu. Takut rambut begitu jeribung. Kalau orang Terengganu dia panggil jeribung. Kalau Penang apa? Berselerok ke benda apa ni? Kalau Penang bahasa apa? Terengganu jeribung, kembang. Kalau orang Penang panggil apa? Kusut masai. Allah gila. Ikut asal faham sudah. Asal faham sudah. Jadi itu kes yang pernah saya rawat. Allahu Akbar. Sampai tahap tu dia boleh buat. Jadi tu antara kes-kes yang saya terlibat dengan sihir santau ni, yang kita selesaikan kes sihir santau. Jadi saya rasa cukuplah. Saya jelaskan. Kena panjang lagi tak lihat. 9.30 dah ni. Semalam tempat saya kuliah semalam, saya kata nak break. Sambung ustaz, sambung. Kata bahaya, mula lapar dah tu. Mu nak suruh aku kuliah, perut mu dah lapar. Dia suruh saya sambung semalam kuliah 2 jam. Jemaah tak bergerak semalam dekat kuliah semalam. Tajuk ni, rupa-rupanya orang Penang ni berakhir tajuk kuliah jin. Orang Penang ni berakhir kuliah benda-benda tajuk santau sihir sebab dia tak pernah dengar, betul tak? Jadi itulah serba sedikit tentang sihir santau, tanda-tanda orang terkena sihir, kaedah sihir dilakukan, barang-barang yang mana
terjadinya sihir pada manusia telah saya jelaskan. Dan siapa yang menjalankan sihir, iblis syaitan ni saya telah jelaskan. Yang terakhir sebagai oleh-oleh, yang terakhir sebagai hadiah untuk yang mari kuliah malam ni, sebagai penutup jam 9.30, saya nak beri hadiah, saya nak beri oleh-oleh, saya nak ijazahkan, saya nak ajarkan amalan pencegah, amalan pendinding diri, amalan yang boleh kita amalkan untuk mengelak sihir santau dalam kehidupan kita. Siapa yang nak tulis, sila tulis. Siapa yang nak rekod, nak rakam, sila rekod, rakam. Yang pertama sekali, amalan pendinding diri, amalan untuk nak elak, nak cegah sihir santau. Orang lelaki, orang perempuan, cuba amal setiap hari, baca ayat kursi 11 kali. Jangan baca sekali. Baca ayat kursi dengan wakaf 9. Sekali lagi saya ulang, baca ayat kursi dengan wakaf 9 11 kali. Tahu tak wakaf 9? Nak saya baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Wahuwal aliyul azim. Sadaqallahu azim. Itu cara baca wakaf 9. Baca 11 kali waktu pagi, baca 11 kali waktu petang. Amal, insya-Allah. Allah Taala jauhkan kita daripada sihir santau, niat jahat, ilmu hitam manusia. Yang kedua, muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu, amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Ayat ke-9 surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Cara baca, tengok semua ke depan. Saya nak ajar ni. Tak tangan depan, tangan kanan. Bermula waja'alna, pusing tawaf. Lawan jam. Siapa yang pergi buat umrah, pernah buat umrah, buat haji, ingat pusingan tawaf. Lawan jam. Letak tangan depan, bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca dia 7 kali. Buat pusingan, baca 7 kali ayat ke-9 surah Yasin. Baca 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang. InsyaAllah. Sebab apa kena baca ayat ke-9 surah Yasin? Buka Quran, tafsir. Maksud daripada ayat saddam wa min khalfihim saddam, dinding. Buka Quran, tafsir, tengok tu. Waja'alna min bayni aydihim saddam wa min khalfihim saddam. Maksud dia apa? Saddam, dinding, sekatan, hijab, pagar kita ni. Antara kita manusia alam nyata dengan iblis syaitan jin alam ghaib. Jadi amal ayat ni. Yang kedua. Yang ketiga, amal baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Buka Quran surah Yasin, dalam tu ada 7 Mubin. Jadi amal baca setiap hari. Baik, caranya ingat. Mubin yang pertama tiup kanan. Mubin yang kedua kiri. Mubin yang ketiga depan. Mubin yang keempat belakang. Mubin kelima atas. Mubin keenam bawah. Mubin yang terakhir yang ketujuh daripada ubun kepala sampai ujung kaki. Ambil kepala ayat mubin sampai habis. Contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tiup kanan. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Kiri. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Kiri. Lepas tu depan, lepas tu belakang, atas bawah sampai 7 mubin. Mubin yang ketiga berapa? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Yang keempat, wa idza qila lahum, baca dirilah pula. Dokan nak ajar berlaku, dokan nak ajar semua, masa dah nak habis. Jadi amma ayat 7 mubin, yang ni baca sekali-sekali ya. Lepas mayang subuh baca sekali, lepas mayang zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali, insya-Allah. Kalau siapa yang amal ayat 7 mubin, Allah Ta'ala jauhkan dia dari sihir santau dan niat jahat manusia. Kalau orang tu nak buat sihir pada arah belakang, kita dah ada ayat pagar di belakang. Kalau ada orang nak buat sihir melalui tanah, tapak rumah, tapak kedai, kediaman kita lalu pijak jerit, kita dah amal ayat 7 mubin yang tiup di bawah. Itu kelebihan dia. Amal ayat 7 mubin surah Yasin. Ambil kepala ayat sampai habis mubin. Ambil kepala ayat sampai habis mubin. Itu yang ketiga. Yang keempat, amal baca bismillah 7. Nak baca habis pun boleh, nak ambil yang ke-7 saja pun boleh. Apa bismillah 7 yang ke-7? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Baca dia sebelah kali waktu pagi, sebelah kali waktu petang. Bismillah 7 ni. Nanti siapa yang tak faham boleh pergi tengok YouTube saya. Kalau kata ustaz nak rujuk mana ni? Pergi kat YouTube saya, type dekat YouTube saya tu Ustaz Arifin Ayub, amalan mencegah sihir saka. Saya ajar orang tu. Siapa yang tak sempat orang ni dengan apa yang saya sebut dalam kuliah, boleh rujuk dekat YouTube saya, Ustaz Arifin Ayub, UAA. Baik, ayat 7 mubin surah Yasin. Yang seterusnya, yang kelima, amalan yang kelima berdasarkan dari peristiwa yang saya sebut tadi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang pendeta Yahudi, Labib bin Al-Aqsam. Daripada peristiwa itu menjadi asbabun nuzul. Apa maksud asbabun nuzul? Sebab musabab turunnya Al-Quran, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surah Al-Falaq, turunnya surah An-Nas, oleh kerana Nabi kita pernah disihir. Jadi nombor 5 ni, nombor 5 ni, amal baca 3 kul. Kul huwallahu ahad 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3. Baca setiap hari, selepas subuh dan selepas isyak. Baca 3 ku ni. Sebab apa nak baca ni? Ilah ruqyah yang Jibril baca pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ayat ni menjadi asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Jadi kita kena baca 3. Dan ustaz, kenapa kena baca 3? Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Jadi kita dapat fadilat baca senaskah Al-Quran, tak rugi pun. Bukan panjang pun ayat tu. Ni nombor 5. Jadi 3. Cuba amal setiap hari. Dan yang terakhir, selawat Nabi jangan tinggal. Setiap hari, kalau boleh, bukan paksa, bukan wajib, kalau boleh 300 kali sehari. Selawat Nabi kalau boleh 300 kali sehari, jangan kurang. Paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup.
300 kali sehari. Boleh Selawat Nabi ni menjadi syafaat yang besar kepada kita. Rugi kita kalau kita tidak berselawat ke atas Nabi. Sebab apa saya sebut rugi kalau kita tak selawat Nabi? Sebab Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksud ayat ni? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni menjadi dalil Allah Ta'ala yang mencipta, yang menjadikan Nabi Rasul, dia sendiri berselawat. Tiba-tiba kita orang akhir zaman ni malah nak selawat. Rugi kita, rugi. Sekalian malaikat berselawat ke atas Nabi, tiba-tiba kita rela menghabiskan masa saja-saja tanpa berselawat ke atas Nabi. Rugi kita. Relax, anda pun rengget. Tak ada benda satu boleh. Tak ada benda satu kita boleh. Sebab kita tak selawat ke atas Nabi. Jangan tinggal 300 kali sehari. Ke berasa banyak tak banyak, sikit tu. Cuba tanya di pondok saya. Di pondok saya ajar anak murid saya ada 43 orang anak murid di Madrasah Irsyadiah. Di pondok saya, amalan selawat ni 1000 kali sehari. Semalam saya sebut dah malam. Anak murid saya yang belajar rawatan, yang belajar di bawah Darul Arif, 1000 kali sehari saya suruh. Tapi untuk masjid secara umum, saya takut jadi beban, saya takut jadi payah, ambil yang ringkas, yang mudah. 300 kali sehari. Boleh InsyaAllah beramal. Dan yang terakhir, mesti orang katanya, Ustaz, bukankah ada hadis Nabi untuk nak hindar sihir, untuk nak cegah sihir ni, baca surah Al-Baqarah dalam rumah? Ya, itu hadis sahih. Ada hadis yang mengatakan di sana, kalau rumah kita ada gangguan, ada sihir, cara nak hapuskan sihir santau, baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Cuma masalah kita ni, surah Al-Baqarah ni panjang. Kita orang Islam akhir zaman ni, masa ni banyak habis pada dunia. Masa kita banyak baca WhatsApp. Masa kita atas dunia baca Instagram. Banyak main Facebook. Jadi malas nak baca Quran. Kalau boleh yang nombor 6 ni, sebagai selingan berdasarkan hadis Nabi, siapa yang boleh khatam surah Al-Baqarah dalam rumahnya, insya-Allah rumahnya akan dicegah daripada sihir santau. Cumanya kita orang Islam akhir zaman ni sebut panjang, lembek tekok panjang ustaz. Lembek tekok terus sebut panjang. Amba dah ada masa ustaz. Dah ada masa, tak ada masa. Aduh. Tain kedai kopi mun boleh sembang sejam. Tain kedai kopi mun boleh borok. Betul tak? Orang puang itu kok. Tain temu kawan-kawan, dia boleh bukus tupak jadi pak bucu. Faham tak mengumpak. Orang puang je temu and the gang, daripada cakap biasa boleh jadi mengumpak. Orang Terengganu dia panggil apa Terengganu? Buku tupak. Ketupak jadi 3 bucu, jadi 4 bucu square. Maknanya wa na'uzubillah min zalik. Jangan kita sia-siakan masa kita. Sesungguhnya kita telah berada di akhir zaman. Jadi itulah 6 hadiah yang saya nak sampaikan, oleh-oleh buah tangan untuk yang mari pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya mengijazahkan amalan ini untuk diamalkan. Moga-moga mendapat manfaat, kelebihan, dan Allah Ta'ala memelihara kita insya-Allah. Baik, sebut qabiltu. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala terima. Jadi saya kira sekadar tu dulu kuliah jemputan ni. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan istiqamahlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan taqwa ya Allah. Kami doakan ya Allah untuk saudara mara kami, anak beranak kami, jiran kami yang masih jauh dengan surau masjid, yang masih jauh meninggalkan solat sembahyang, maka bukalah pintu hati mereka ya Allah supaya datang ke masjid dan melaksanakan solat sembahyang sebelum mati ya Allah. Kami doakan untuk saudara mara kami, anak beranak kami, jiran kami yang sedang diuji dengan sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah masih, jauhlah kami dari fitnah akhir zaman, jauhkanlah kami dari fitnah al-masih dajjal. Wahai Tuhan kami, pandulah kami dengan hidayah Al-Quran, selamatkanlah kami dengan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.